Salam. Dah live ke dah tu start dah? Ya. Dah live start dah? Belum. Cepat. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada Ya. semua pelayar Facebook Harian Metro dan juga anda kembali lagi bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam segmen Sudir Tanya. Ya. Ni sekarang di sebelah saya Hafiz Hamidun. Mi dekat sikit. Ni sekejap. Kenapa takut? Tak adalah. Tak takut eh? Dah mana takut apa, sekejap saya nak share je dalam Facebook. Okey. Ya. Okey, Ya. seperti kita janjikan, hari ini kita nak bersama dengan Hafiz untuk segmen Suri Tanya. Yang mana Hafiz untuk segmen Suri Tanya di Facebook Live Harian Metro ni kita memberi peluang kepada semua pelayar Facebook dan juga peminat Hafiz Hamidun untuk bertanyakan apa sahaja soalan. Ya. Dan insya-Allah Hafiz boleh jawab InsyaAllah soalan yang sesuai lah. Soalan yang dah bersedia untuk menjawab soalan-soalan daripada pengguna laman sosial kita ni Hafiz. InsyaAllah. Bersedia Apa khabar semua? Okey, siapa dulu kawan-kawan kita dalam tu? Yes. Siapa ni? Khairul, lepas tu ada Amir, lepas Ya. tu Cik Fah, semoga Hafiz Hamidun bertabah. Okey, bila kita cakap pasal tabah, bagus soalan dia. Ya. Macam mana Hafiz sekarang? Okey ke dari segi emosinya, perasaannya, macam mana sekarang? Sorry. Okay, Alhamdulillah. Actually saya dari segi emosi saya pun semuanya okey, positif saja. Sebabnya bila benda ni kita kata normal lah. Dalam apa juga yang kita buat, kadang-kadang kalau benda yang bagus kita pun bersyukur. Tapi bila ada masalah kita kena terima juga dengan tabah dan juga dengan positif lah. Saya positif je sebabnya kalau orang yang kenal saya daripada dulu pun, daripada zaman bersama dengan kumpulan nasyid UNIC, kemudian pergi solo. Betul. Kemudian bukanlah tak pernah ada timbul, ialah ada kontroversi sana sini, biasa-biasa kecil-kecil je kan. Okey lah, so far Alhamdulillah semua. Okey Hafiz, untuk orang kata hampir sebulan juga Hafiz Ya. orang kata cerita-cerita berkenaan kisah peribadi Hafiz. Macam mana awak melalui hari-hari itu? Okey, setiap hari memang apabila bangun tidur tu, bangun tidur kena set minda dulu. Semua orang lah, saya rasa kalau kita semua orang ada masalah tersendiri. Betul. Ada orang kadang-kadang pagi-pagi bangun pagi je fikir alamak hutang, alamak kerja tak siap, alamak assignment, alamak kena jumpa bos dan sebagainya. Sama juga. Jadi pada saya, okey, saya tak nak lari daripada masalah tersebut. Betul. Saya tetap fikir, okey, kita bukan, saya tak anggap itu sebagai satu masalah. Okey, ni ada isu, tapi kita tak nak lari. Okey, kita fokus sebab saya ada kerja, kadang-kadang ada meeting. Jadi saya kena keep myself busy lah. Memang saya macam-macam kerja pun, dengan studio, dengan ada meeting sana sini. So benda tu membuatkan saya, okey, saya kena fokus satu persatu supaya saya tidak abaikan apa-apa pun. Okey, kita tolak tepi sikit cerita Sembang benda lain lah. berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang sebab benda tu pun masih dalam court case Hafiz Okey, kita nak bercerita Hafiz dahulu dengan Hafiz sekarang. Yes. Daripada orang kata zaman UNIC, zaman budak-budak universiti dulu dan sehingga sekarang. Kalau boleh Hafiz ceritakan perubahan Hafiz sendiri. Adakah masih sama ataupun memang dah banyak berubah Hafiz Hamidun ni? Ni Hani sekali kata saya poyo. Siapa kata? Hani sekali kata saya poyo. Oh ya ke? Biasalah poyo tu tak ada masalah kan. Okey, tapi tak berubah tu memang ada perubahan. Kalau dulu saya dengan kumpulan UNIC, kita karakter dan juga apa yang kita buat semuanya dalam berkumpulan kan. Okey, betul. Jadi masa tu tanggungjawab saya sebagai penyanyi je. Kan. Kemudian dalam masa tempoh daripada tahun 2002 sampai 2006 sampai habis kontrak, saya selalu fikir dalam fikiran saya kena belajar something, saya kena buat something, saya kena dapatkan something daripada experience saya bersama dengan UNIC. So saya tak nak hanya sekadar menjadi penyanyi saja. Jadi selepas itu saya kata saya kena buat lagu, saya kena jadi producer, saya kena mula produce lagu-lagu untuk saya, kemudian untuk orang lain ke, and then saya kata saya kena manage diri saya sendiri untuk lepas ni untuk orang panggil program dan sebagainya. Masa dulu zaman UNIC saya dah buat name card dah. Dan masa tu dah buat name card dah. Habis je show mesti baik akan baik orang. orang. Walaupun orang tak habis je performance orang boleh masukkan kereta, tapi kita nak belajar macam-macam dengan apa ni. Siapa yang meluat lagi ni? Main bagi tu. Okey, Hafiz. Okey, bila kita cakap pasal ni, dia kata poyo lah, meluat lah. Pada Hafiz,
Poyo tu perlu tak untuk seseorang, Hafiz? Saya tak kisahlah orang nak kata apa pun, poyo ke apa ke kan. You Tapi tak saya kenal rasa semua orang pun poyo dia juga gini, kot. dia gini tak apalah kalau kita tak kenal, kalau kita tidak mengenali seseorang tu secara peribadi, mungkin orang akan cakap macam-macam. Betul. Poyo lah, sombong lah, apa semua. Tapi saya sebenarnya tak kisah pun, orang nak cakap apa pun cakap lah. Kan? Okey je. Yang penting Hafiz jutawan. Masya-Allah. Amin. Okey. Transisi kejayaan Hafiz saya daripada berkumpulan, lepas tu solo, dalam masa yang sama Hafiz buat lagu, and then arrange lagu juga, dan lepas tu berlakon juga, kan. Tidak rindu dengan orang kata suasana dahulu Hafiz. Maksudnya kalau sekarang mungkin terlalu busy dengan bisnes lagi. Macam kalau dulu lek-lek je orang kata. Sebenarnya ini adalah transition yang saya terpaksa lalui lah. Dulu saya umur belasan. Yes. Masa saya mula-mula dengan UNIC umur saya 18. Kemudian masa saya buat first album saya umur 23, saya dah keluar album yang pertama. So sepanjang lebih kurang 10 tahun saya bergerak solo ni, saya rasa sekarang ni dah tiba masa untuk relax balik. Zaman nak bekerja sampai sampai 3-4 pagi tu dah boleh ditinggalkan, dah boleh fokus pada benda-benda yang lain lah. Actually ramai yang kalau yang tak kenal saya tak ada masalah. Mungkin rasa siapa Hafiz Hamidun ni kan, dan sebagainya. Siapa tak kenal Hafiz Hamidun? Apa, it's okay. Kerja saya dulu Gila tak kenal Hafiz Hamidun. Dulu saya banyak terlibat dalam belakang tabir juga. Yes. Untuk filem, untuk menghasilkan untuk untuk artis-artis lain. So alhamdulillah sekarang ni orang nak cakap apa pun, yang penting kita fokus dengan career. Okey, dia suruh kita baca soalan sebenarnya. Betul. baca. Kita sama-sama itu kita memang nak baca, tapi saya kena tanya dia soalan juga. Okey, kita ambil daripada atas sikit Okey. Sayang-sayang tu kejap lagi kita simpan. Okey, tak kena macam okey. Jap saya baca. Tengah baca soalan ni. Semoga Hafiz tabah hadapi ujian hidup ini. Setiap kita pasti ada ujian dari Allah. Hanya orang yang sabar yang akan bertemu dengan janji Allah. Okey, tabah Hafiz. Okey, jutawan amin. Tak ada jodoh nak buat macam mana. Jangan dengar cakap orang Hafiz. Okey, nanti kita simpan soalan-soalan tu. Faham. Jutawan Masya Allah. Okey, kejap lagi saya tanya soalan tu juga. Minat dari zaman cerita CU di IPT. Betul. Semoga berjaya dunia akhirat. Asyik nak kecam je. Dia dapat pahala, hampa dok kutuk dia. Betul. Hampa dapat dosa. Ni Nur Hazira yang kata, bukan kami yang kata. Miss dia dah nama lelaki memanglah poyo. Ya ke? Okey, nanti kita buat betting kat dalam ni. Betul ke lelaki poyo? Please. Okey, itu kejap lagi. Okey, saya dah baca dah soalan sana. Okey, Faiz Zulkifli, bila nak buat cerita CU di IPT 2? Okey. Di IPT itu dulu diterbitkan oleh Hijaz Entertainment. Okey. Dulu masa kita dengan Hijaz kan. So masa tu Hijaz lah, itu syarikat kumpulan Hijaz, kumpulan nasyid Hijaz. Kok lah lepas ni diorang nak sambung ke das, orang kata ala-ala reunion sekali Hafiz kan. Hari tu dah buat konsert reunion. Betul. Kan? Itu so mungkin good idea. Mungkin Good idea. Mungkin kita boleh come out dengan satu telefilm ke macam tu kan. Tapi tengoklah insya-Allah macam mana. Sabar Okey. Bila nak mengacara Hafiz? Okey, Joy juga. Okey, dia kata bila nak mengacara. Okey, Hafiz dah berlakon. Actually saya sudah menjadi pengacara sekitar tahun 2007, 2008, 2009. Banyak program di TV1 macam Forum Perdana Ehwal Islam. Betul. Kemudian di TV9 ada Akademi Nasyid lah, apalah, sebenarnya banyak program-program yang saya dah jadi pengacara. Masa tu mungkin sebab tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada Twitter. So dia tak viral. Tak boleh nak share kan. Ataupun yang bertanya tadi tu belum lahir mungkin. Atau time tu masih kecil. Mungkin dia tak perasan tu kan. Tapi masa dulu pun sebab Hafiz dah tua dah. Okey, kena sayang diri sendiri dulu baru orang lain, betul. Jutawan dah sikit. Apa tu? Kejap lagi kita cerita. Okey, Hafiz terbaik. Okey, mana ke? Dah ada pengganti. Cepatnya soalan tu. Okey. Good luck. Memang siapa yang kecam tu tak payah tengok. Okey. Okey.
seminar Hafiz ada kumpulan UNSC lagi. Gila tangan saya video. Soalan daripada semua orang Poyo, termasuk orang yang cakap Hafiz Poyo. Bagus. Dua-dua ni bekas pelajar Kuis. Terima kasih. Ya ke Hafiz Kuis ke? Tak, Hafiz bukan Kuis kan? Saya dulu belajar dekat matrikulasi UIA. Dan saya Tapi bersama Hafiz belajar kat UiTM. Tapi Hafiz selalu menyanyi kat Kuis sebab Bazli dekat Kuis. Betul. Sebab Bazli saya punya senior. Oh ya. Okey. Saya ingat awak lagi tua daripada saya lah. Rupanya awak lagi muda daripada saya rupanya. Dia lebih muda. Jahat dia. Okey. Sokong Hafiz. So sekarang masih nampak kurus. Dia sangat kurus. Dia banyak Hafiz kurus. Okey, Hafiz lost weight disebabkan masalah ataupun kerja ataupun awak memang diet. Oh, actually dah setahun. Saya ingat saya daripada tahun lepas, daripada Ramadan tahun lepas sampai Ramadan tahun ni, so kira dah daripada bulan 6 sampai bulan 6 sekarang dah setahun lebih lah memang saya tengah buat jaga makan dan untuk maintainkan itulah. Biasanya saya banyak program, so saya tak boleh nak makan jadi kembang. So sekarang berat saya 53. Maintain. Dah setahun dah. S ke XS? XS. Oh my god. Okay, jadi kita tanya apa perasaan? Itu soalan kejap lagi. Terus happy dengan Mulia dan patah kucing. Semoga Hafiz terus kuat dan tabah. Apa-apa saya tak sokong Hafiz. Okay. Kahwin 4 je Hafiz. Besok kahwin 4. Hafiz dah angkat kaum Adam, insya-Allah. Fokus kerjaya Hafiz. Ada kerja kosong tak? Ada kerja kosong tak? Kerja apa? Okey. Banyaknya. Okey. Habis bila boleh nyanyi sekali kejap kita simpan. Okey, beza Hafiz dulu dan sekarang. Gila. Dulu bujang, sekarang dah kahwin. Harap dapat buat UNSC. Reunion tu sebenarnya diorang dah buat konsert Hafiz Itulah. Mungkin ada yang terlepas. Di USIM pada bulan 4. Yes, pada bulan April lah hari tu. Mungkin ada yang dah terlepas. So ada planning dia tak mungkin nak buat DVD ataupun ialah sebab dalam albumkan konsert tu sebagai hadiah untuk peminat. Kita dah rakam keseluruhan konsert tu. So insyaAllah lah kita tengah planning untuk tayangkan di TV pada hujung tahun ini, insyaAllah. Alah, kalau TV tu orang terlepas pula. Tak nak record dalam bentuk album Itulah nanti kita buat planning lah macam mana. Sebab sekarang ni pun masing-masing pun sibuk. Sebab walaupun projek UNIC tu sebenarnya susah sebenarnya sebab ada anggota yelah, kita seorang yang dekat London. UNIC pun sibuk. Semenjak dah menang Gegar Vaganza ni mata-kata dia orang kan sana kemari. Tapi insyaAllah kita cubalah. Okey. Kejap. Mana lagi? Tak kecam, cuma nak tanya sihat ke, muka macam nervous je. Mana nervous? Baru sampai hujan lah tadi. Dia sampai je terus saya live. Okay. Sempat buat apa? Okey. Malas nak tengok. Malas nak tengok sebab awak baca komen cantik je. Komen cantik? Okey. Tak, yang ada soalan-soalan tu saya simpan sebenarnya. Saya baca dia, saya simpan. Saya tanya di hujung sikit Metro Live harap dapat live dengan Joy juga selepas ini, insya-Allah. Sebenarnya ni kali kedua kita buat live dengan Hafiz. Hari tu waktu sidang media. Hari kita buat personal dengan Hafiz. Sebab kita nak bercerita transisi Hafiz Hamidun sebenarnya kan. Satu lagu Hafiz kejap lagi. Okey. Banyak ni peminat Hafiz ni, banyak soalan. Tawan kena cakap okey. Maaf ya Hafiz sebab pernah mengata dan berprasangka Hafiz dulu. Okey. Bila bercakap pasal mengata ni Hafiz, orang-orang yang bercerita, yalah, bukan Hafiz seorang je, saya rasa semua orang melalui perkara sama, terutama dalam industri hiburan kita. Bila peminat hentam, bila peminat kritik, bila peminat mengata apa semua, komen Hafiz. Saya anggap, apa Hafiz nak cakap untuk diorang? Pada saya benda ni dah tidak ada apa yang perlu nak dimalukan. Ada orang cakap berani pula keluar rumah kalau dah di macam ni, kalau orang tu dah tutup muka dah. Pada saya tidak ada apa benda yang perlu saya selindungkan. Dan insyaAllah sebenarnya kalau ada kebaikan jadi masyarakat dapat ambil iktibar, itu yang saya mahukan kan. Kalau dah jadi macam ni, saya rasa tidak ada isu kepada mereka yang tak tahu dan mereka yang mengecam ke sebelum ni. Saya rasa saya tak ada apa-apa simpan perasaan lah. Saya rasa saya okey je kan. Okey,
tadi saya tanya sikit Ya. Hafiz dan jutawan tapi yelah macam dahulu pun kita dengar bila mana lagu Zikir Terapi Hafiz dah dijual orang kata lebih sejuta Betul. untuk di platform digital Album fizikal 1 juta unit. Wow. Untuk tiga zikir tu. Betul. Album yang pertama 600,000, album yang kedua 400,000, album yang ketiga dalam 150. So tu total dah hampir 1.2 juta Itu lah. okey, setakat tahun berapa tu Hafiz? Daripada tahun 2012 Sampai sekarang. So, Masih 5 dijual? tahun. Masih dijual. Hari Okey. ini pun kalau tengok Okey, dalam itu untuk fizikal, tapi untuk platform digital sampai hari ini kita dah lebih kurang 100,000 wow. 100,000 downloads. So sampai hari ini memang So 100,000 download so belum untuk satu zikir ataupun tiga zikir. Satu tu album yang satu. Yang satu Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, yang Tak tahu ketiga lagi. tu tak sebanyak tu lah. Saya mungkin dalam 20-30 ribu. Wow. Dan bangunan office pun beli sekarang saya kata dia jutawan. Tak ada. Biasa je. So doa-doa korang semua. Okey. Okey. Ada ke album Hafiz di Joox? Ada? Ada. So boleh search lah Hafiz Hamidun dekat Joox. Okey, sambutan Zikir 1, 2 dan 3 and then Hafiz ada keluar single juga kan. So ada planning lagi tak nak buat single means album Zikir Terapi 4 pula ke? Sebenarnya lepas habis album Zikir Terapi yang ketiga dulu, saya kata that's it lah, cukup lah sampai dekat situ dulu kan, sebab nak fokus kepada album ketuhanan yang lain, mungkin selawat ataupun sebagainya kan. Tapi tengoklah ada juga idea untuk kita buat satu album yang baru dalam masa yang terdekat ini. Tapi saya rasa apa-apa pun mungkin kalau bukan kita ambil tajuk yang sama, mungkin kalau bukan Zikir Terapi 4 ke, dia mungkin jadi album yang lain, tapi konsepnya mungkin lebih kurang sama. Okey, pernah terfikir tak Hafiz akan menyanyikan lagu yang mungkin bukan dari konsep ketuhanan tu? Actually Ke nak kekalkan identiti itu juga? Saya produce semua jenis lagu. Okey, Okay, itu awak produce kan? Macam yang terbaru lagu Senyorita, lagu Samsul Yusof, AC Mizal, okay. untuk Abang Long Fadil 2, Yes, saya produce untuk lagu tu. Tapi pada saya sendiri, kalau saya nak menyampaikan, saya pilih muzik Islam sebab itu personal favourite. Okey, jual agama. Okey, ni saya nak jawab pasal Nur Ariana ni kata. Orang kata pasal jual agama kan. Sebenarnya inilah yang salah. Okey, kalau nak cakap pasal jual agama, sebenarnya buktikanlah apa yang kita maksud jual agama. Saya bila kita berniaga muzik ni contoh kan. Yes. Kalau kita berniaga dan sebagainya, saya kena keluarkan modal. Betul. Saya membuat promosi. Betul. Saya mengangkat martabat agama tu di tempat yang lebih tinggi. Orang kalau nak jual Al-Quran, kalau kita dah produce Quran tapi kita tak buat apa-apa, kita senyap simpan dalam rumah, orang tak tahu, lepas tu itu jadi hal sia-sia. Betul. Jadi di mana istilah jual agama tu? Sebenarnya tak jual agama pun. Saya mempromosikan agama dan saya invest kepada agama yang saya sayang ini. Okay. Dalam masa yang sama, orang yang membeli, orang yang mendengar, dia dapat something daripada apa yang dijual itu, betul tak? So kalau orang nak kata bukan istilah jual agama je, ada orang kata penunggang agama lah, menggunakan agama ni lah untuk dapatkan duit lah, apa benda semua. Minta maaf, saya kata saya buat benda yang sama saja kan. Kita buat marketing, kita buat promosi, dan sebenarnya daripada keuntungan yang saya dapat tu bukannya saya joli seorang-seorang. Saya bayar staff, saya bayar pekerja, saya ada 200 pekedai-pekedai yang bernaung di bawah akaun, di bawah company saya, yang jual barang-barang keagamaan dan sebagainya kan. Mereka juga ada pekerja-pekerja yang lain. Okey, konsep dia sama juga macam orang jual jubah dengan tudung. Betul tak Hafiz? Betul kan? So itu tak ada istilah lah. Tak ada istilah nak Janganlah kata kita, bila orang jual tudung, jual jubah tu kata kau jual agama dah dapat untung. Tak boleh. Saya rasa persepsi tu kita kena perbetulkan lah. Sebabnya kalau kita cakap macam tu, kita macam seolah-olah macam tembak macam tu kan. Lepas tu bila kita cakap macam ni, orang kata kita poyo pula. Tapi sebenarnya saya tak salah. Saya tak salahkan orang lain. Betul. Saya tak salahkan orang lain. Saya cuma nak membetulkan persepsi saja. Betul. Kalau rasa tak nak beli, tak payahlah beli kan.
Betul tak Hafiz? Beli lah. Yelah, kalau rasa benda tu dianggap menjual agama. Ada orang pula dia kata kan, okey tak apalah, ni buat apa nak kena beli Quran, zikir semua, dengar je kat YouTube. Kita ni je apa benda semua, tak ada masalah, dengarlah kat YouTube sekali. Semua saluran dah ada. Dah ada, boleh kita dapat. Jangan kita cetak rompak je. Pada saya orang yang cetak rompak tu lagi jual agama. Betul? Kan? Lagi menipu, lagi jahat. Berapa ramai orang yang buat cetak rompak, bacaan kori-kori tu apa benda semua, kori-kori tu jual yang original. Dia pergi masuk dalam MP3, buat CD sendiri, dia jual. Pada dia, inilah, ni belilah ni RM5 je. Sebab saya cetak rompak. Betul? Itulah yang sebenarnya mempergunakan agama, menjual agama. Benda yang salah. Kan? Kau copy orang punya hasil kerja orang, and then kau jual, kau dapat untung sendiri. Tapi marah lah, ramai orang marah saya nanti. Tak adalah, kita sekadar pandangan dan menjawab pada soalan tadi. Okey, minat dengan Hafiz sekarang ni, anak ada 2 pun still. Okey. First time minta maaf kalau ada mengata awak, harap dimaafkan. Nak tanya macam mana? Macam mana awak hadapi dugaan sekarang, ada cara sendiri ke nak overcome kesedihan? Okey. Soalan ni bagus daripada kejap. Wani Kamaluddin. Okey. Pada saya, semua orang akan lalui ada stress level dia macam ni kan. Kita kena hadapi juga. Tak boleh kita macam buat ignore je. Macam saya senang je. Kalau nak layan ke masalah ke apa benda semua, 1 jam je. 1 jam cukup. Keluar ke, you pergi makan ke seorang-seorang, you pergi buatlah apa benda, shopping ke, nak duduk masjid ke, nak pergi bawa kereta seorang-seorang ke, sejam cukup. Dan dalam masa sama tu kita fikir betul-betul kan. Tapi akhirnya nombor 2, kita kena fikir kita ada keluarga. Fikirlah mak ayah kita. Kalau kita fikir mak ayah kita, mana yang ada mak ayah, kita fikir. Kalau mak ayah dah tak ada, kita fikirlah macam okey, mak ayah kita jauh, mak ayah kita dah meninggal dan sebagainya. Itu memberi kekuatan kepada kita juga. So saya rasa insya-Allah fikir keluarga, fikir masa depan, dan ada macam-macam benda lagi yang menarik yang perlu kita buat, so takkan stres. Okey, sejak busy Hafiz adakah seminggu itu, dalam tempoh seminggu dan juga dalam sehari 24 jam itu Hafiz jadual penuh dengan kerja, ataupun sampai orang fikir macam bila masa Hafiz nak rehat? Saya sememangnya kalau boleh saya nak padatkan setiap hari dengan aktiviti lah. Ada aktiviti yang ada dalam studio, kemudian aktiviti di luar dengan masyarakat untuk program dan sebagainya. Ada juga kadang-kadang sekarang ni sebab saya meniaga baju juga, so kena tu jugalah, kena bagi masa untuk niaga jugalah. Jadinya kalau pada saya tak ada masalah kalau rehat tu, walaupun orang nampak macam tak, akan cari juga. Sesusah mana pun akan saya cari. Gitu. Okey, dalam pada Hafiz berniaga sebenarnya Hafiz, setuju tak kalau saya katakan yang bila Hafiz berniaga, dalam masa yang sama Hafiz memberi peluang kepada peniaga Melayu kita untuk menceburu bidang ini? Secara tidak langsung lah. Bila kita berniaga ni bukan untuk kita seorang, so kita bantu orang lain lagi. Sebabnya tujuan kita berniaga pun tak lain tak bukan kita nak bantu orang lain dalam produk kita misalnya kan. Contohnya apa-apalah produk yang kita keluarkan. Kalau kita dapat bantu orang tu untuk kebaikan, itu lagi bagus. Betul. Okey, ini ada tanya tadi daripada mana tadi Manjung Lumut. Jumpa di College Vocational Seri Manjung Perak bersama Hafiz pada 1 Oktober, betul Betul, insya-Allah. Ini ada program apa Hafiz? Ini program sempena sambutan 25 tahun College Vocational Manjung. Dia menjemput saya lah untuk datang. Masa tu kita ada ramai lagi. Kena nyanyi ke buat talk ke apa ke? Akan ada beberapa kerja yang saya akan buat, termasuk dengan talk dan juga akan perform. Ada Hil Husaini. Ada siapa lagi? Ramai lah. Ramai lah untuk program tu kan. Tahniahlah kepada College Vocational Manjung. Saya lahir di Manjung. Sebenarnya. Okey, bila tadi dah sebut nama, kebetulan Hafiz sedang menyebut nama Hail Husani, so kita nak tanya Hafiz lah. Tahu tak maksudnya Hafiz ambil macam mana cakap Okey, awak maklum tak tentang orang kata perkembangan industri, contohnya daripada penyanyi-penyanyi yang bukan dari genre Islamic ni? Saya follow semua orang. Semua orang Malaysia, Indonesia, di peringkat antarabangsa juga, untuk tahulah sedikit lah. Okey, kalau untuk sekarang, kalau sekarang dekat Malaysia ni sendiri, siapa yang Hafiz mungkin tengah follow dari segi muzik ataupun tengah
Okey, ramai tahu saya baik dengan Hakim Rusli sekarang, Ismail Izani, ni budak-budak yang baru ni kan. Sebenarnya ada Asad pula. Dan diorang ni semua dah menjadi baik dengan saya sebab kita tahu kita ada minat yang sama. Kepada muzik, diorang datang studio, belajar apa-apa yang patut, lepak-lepak, makan-makan. Tapi pada saya, walaupun mereka muda 19-20 tahun umur kan, tapi ada kriteria yang bagus yang boleh saya belajar juga daripada diorang. Sebabnya diorang ni super talented, punya new talent lah ini kita kata industri kita kan. Jadi saya pun rasa bila ada peluang untuk kerjasama, sekarang saya tengah produce 2 lagu daripada Hakim Rusli untuk album Hakim Rusli. Itu caranya kan, kita tak payah nak rasa ada orang macam alamak ni budak baru ni kita kena lawan ni, tak payah lawan kan, kita berkawan. Okey, ni Raihanatul Amalina. Cuba jujur, ada blog sesiapa tak dekat sosmed? Ada, siapa yang kurang ajar saya blog. Itu saja. Alah, itu benda biasa kot Hafiz Kena. Dia macam ni je kadang-kadang. Apabila ada benda-benda yang you kena jagalah juga sensitivity kita. Saya pun manusia juga kan, saya pun baca juga, jangan ingat saya tak baca. So saya rasa kadang-kadang tulisan tu bukan ditujukan kepada saya, tapi kalau ditujukan kepada orang lain pun dan boleh membuatkan orang lain dalam tu bergaduh, saya kata saya kena halang lah, saya kena delete dulu ke, saya kena block dulu ke. Betul. Dan sebagainya. Okey, balik pada budak-budak baru Naab tadi tu. Hafiz kenal diorang, so mesti tahu lagu-lagu diorang. Yes. Okay, nyanyi sikit Hafiz. Jangan menangis sayangku, ini hanyalah sementara. Kita daripada Ismail Izani. Hello Saini. Jampi. Dan bila kau hadir bagai satu misteri. Kalau Hakim Rusli, dibiarkan begitu saja, terikat namun tak bertali. Okey. Hafiz Kurta masih ada promo lagi ke? Ada. Sekarang kita tengah buat dekat online pun ada, dekat dalam WhatsApp pun ada, dekat stokis kita pun ada. Semua ada So segala info boleh pergi check dekat Instagram Hafiz. Instagram selalulah saya post. Kan selalu dia promo, dan hari ini pun sebenarnya dia ada bawa untuk promo koleksi baru. Nak tunjuk ke? Boleh? Nak tunjuk. Okey, ini sekarang ni memang dah hampir sold out dah. Kita dah buat dalam 3,000 pieces. Design ni ialah Ni lengan pendek. kan. Okey, ni sama. Dia ada logo kat situ juga. Alhamdulillah, sikit-sikit. Alhamdulillah. Terima kasihlah yang sokong. Actually sebenarnya saya nak ambil peluang ni, boleh tak? Boleh. Dan cakap juga sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih kepada bukan daripada saya semata-mata. Ada ramai orang yang bagi inspirasi kepada saya untuk buat bisnes baju ni kan. Contoh siapa? Contohnya daripada Jekyll sendiri. Jekyll walaupun dia meniaga, dia dah hebat dah, tapi tak locate. Khususnya bos-bos dia orang saya jumpa kita dengan berkongsi. Saya rasa saya boleh ketuk je pintu Datuk Nizam ke kan, dan bos-bos yang lain lah, Izani, Datuk Firuz. Kita boleh ketuk dan minta ilmu kan. Sebabnya kita rasa boleh tak Datuk jadi mentor saya, boleh tak tuan jadi penasihat sikit apa, semua bagi. Ni tadi Hafiz saya tanya, ada saiz 4XL tak? Abdullah Saleh 4XL belum buat lagi lah bang. XXXL ada. 4XL tak buat lagi. Tapi insyaAllah nanti kita akan plan untuk raya tahun depan, 2018. Dia tanya lagi, ada niat nak adopt kucing lagi ke? Sekarang ni dah ada 2 ekor pun. Dah cukup masa. Dan rasa kalau ada seekor lagi tu mungkin akan takut tak terus pula kan. 2 pun dah cukup memadatkan jadual saya. Tapi insyaAllah sebenarnya saya sayang kalau ada usaha, saya ada satu cita-cita lain, nak buka satu tempat lain khas untuk kucing. Tapi tu tak tahulah bila kan, setahun 2 tahun lagi ke. Okey, ni sekejap. Macam mana nak mention Haji ke? Okey. Spelling dia H-A-J-E. Okey, sebenarnya Haji. Haji stand for? Sebenarnya H-A-J-E kalau dalam bahasa Inggeris kan, macam base, B-A-S-E, kan, cake. So Haji itu sebenarnya daripada saya nak namakan H-A-J-E. Sebenarnya Hafiz Hamidullah. Okay. Kemudian masa tu pun saya baru balik daripada haji. Saya kata okey lah, apa kata nak buat lain sikit lah. Dan
kita cuba register dengan IPO. Oh lepas. Jadi nama Haji tu kita dah trademarkkan dan dah lah. Okey, ada saiz untuk kanak-kanak? Tu tanya. Raya tahun 2018 kita buat. Tahun So, depan. okey, Koleksi 2018 Okey, kita dia dah akan buat. janji Yes. tahun depan akan ada koleksi kanak-kanak. Okey. Buka area Putrajaya. Putrajaya tak ada lagi, dekat Bangi Gateway dah ada. Ya, wow. Dekat lah, boleh datang lah. Kan. Okey, kita tak imbas kembali. Ya. Mungkin lagu-lagu daripada kumpulan UNIC yang UNIC. mungkin Hafiz sangat dekat dengan hati Hafiz. Okey, ada satu lagu Demi Cinta Suci. Okey. Hanya Tuhan yang tahu ke, tu semua dah glamour sangat dah. Ha. Lagu Demi Cinta Suci. Pernah hatiku luka pedih kerana dicalari cinta penuh duri. Tu dah minta lagu Demi Cinta Suci. Lagu demi diorang minta. Demi cinta yang suci, ku rela korbankan kepentingan diri. Oh, demi sinar bahagia, ku hambakan diri padanya yang esa. Ada rencana konser di Indonesia. Wow. Ya, kalau aku sebenarnya kalau di Indonesia itu aku lagi pingin untuk main di Indonesia yang secara besar, insyaAllah. Kalau tahun 2008 kita ada lagi rencana untuk bikin konser di Jakarta, di Jogja, di Bandung, juga di Surabaya. 4 venue insyaAllah. Okey, lagu yang paling susah Hafiz pernah rakamkan? Lagu yang paling susah mungkin lagu Jodoh Berdua kot. Jodoh Berdua, lagu tu ciptaan Azlan Abu Hassan. Okey. Itu lagu yang pertama, Single solo. single pop saya. Yes. Dan saya tak pernah, semenjak saya bergelar solo, saya tak pernah nyanyikan lagu ciptaan orang lain. So Azlan Abu Hassan is the first time. Biasa saya dapat demo tu bunyi sebiji macam lagu Anwar Zain. Jadi saya kata, alamak, Sherry nak kena record style Anwar Zain ke? Sebabnya demo tu dirakam sendiri oleh Azlan Abu Hassan. Dan kita memang tahu lah Azlan Abu Hassan dia pernah buat lagu Keabadian Cinta, lagu Hazami, banyaklah lagu-lagu yang style macam tu kan. Banyak yang dia dah produce kan. So saya kata macam lagu tu susah sikit lah. Suara saya berubah lah. Dan dia habis saya dah suara jadi suara orang lain. Okey, kalau lagu kalau di luar daripada genre Hafiz, lagu apa yang Hafiz suka sebenarnya? Saya sebenarnya suka lagu sekarang ni saya suka lagu-lagu yang daripada Adele. Wow. Daripada ramai lah lagu-lagu yang terkini lah, lagu-lagu terkini especially daripada US. Saya suka, saya layan lah. Saya boleh layan lah. Sebabnya actually walaupun saya produce lagu nasyid, lagu tahunan, tapi reference music saya tak hadkan, saya tak bataskan. Saya dengar lagu Charlie Puth, saya dengar lagu Zain Malik, semua saya dengar. Okey, ini lagi satu soalan Hafiz. Ya. Betul ke gosip terbaru you intai Nilofa pula? Intai Nilofa. Intai macam mana tu? Intai saya tak pernah intai Nilofa. Saya dengan Nilofa ni kawan baik. Kita berkawan, kita pergi haji sama-sama pun, dan saya banyak tolong dia dari segi sebelum ni kita ada bisnes sama-sama. Saya bantu dia untuk set up social media dia, dan kita set upkan initial untuk Facebook, untuk Instagram. Sekarang ni saya tengah banyak juga belajar daripada Nilofa pasal bisnes. Jadi sebenarnya bertukar-tukar. Dengan Nilofa kita memang rapat, tapi tak adalah saya tak pernah pun mintai dia. Dia orang punya soalan Apa warna kegemaran Hafiz Hamidon? Warna kegemaran saya kata saya suka warna purple. Saya kata, tapi orang kata saya suka warna biru. Saya rasa itulah kan. Saya selalu pakai baju warna biru. Kalau pakai baju pilihan saya sekarang t-shirt biru. Saya tak tahu, tapi orang yang kata. Tapi pada saya suka warna purple. Kan. Nyanyi lagu Adele sikit. Siapa suruh kata suka Adele? Okey, lagu apa? Apa Adele? Nyanyi satu je. Banyak je lagu. Bagi saya lagu apa? Skyfall. Hello. Skyfall, Hello. Saya nyanyi lagu Hello from the other side.
Itu je lah, cukup tak kena ni. Sebab ni, korang ingat kat sini, kat belakang ni memang tak ada orang, kat depan ni Kan. Lagu I Hate 40 You. orang ada kat sini. Ada lagu I Hate You, I Hate You, I Love You. Adakah? I hate you, I love you, tak tahu. Tak ada. Ya, ada lah Okay. kot. Nyanyi yang penting dah nyanyi lagu I Hate Jodoh You. Berdua sikit. Jodoh Berdua pula. Please lah ni Lofa, make up your mind. Mana ada apa Tak ada. lah. Tak ada lah. Lofa tu kawan lah. Macam sekarang. Oh, Set Fire to the Rain. I set fire to rain. Bahagia lepas tinggalkan wife. Ni Siti Nurhaliza Rusizam ni kan. Ni Dia tak baca cerita, tak baca cerita lah. Tak baca berita kot. Bahagia ke komen yang suka-suka? Tak bahagia kan? Okay. Kekasih. Bagaimana status? Masih lagi tengah tunggu dengan kes mahkamah, insyaAllah. Kan. Dia jawab dah tu. Okey Hafiz, di minit-minit terakhir ni mungkin ada sesuatu Hafiz nak cerita atau Hafiz nak sampaikan kepada semua peminat Hafiz, Right. kepada semua pelanggan-pelanggan Hafiz. Saya macam ni, saya harap semua pun sabar dengan apa-apa juga benda yang terjadi, sebab insya-Allah kalau saya sentiasa mengharapkan yang terbaik, saya harapkan semuanya akan menjadi dengan baiklah. Jangan risau, saya, keluarga saya semua positif dan kita tak nak marah-marah, tak nak gaduh-gaduh, tak nak ada hasad dengki. Kita akan pusing-pusing akan jumpa juga. Dan kalau yang tanya ialah, ada orang tanyakan, okey macam mana jadinya status saya dengan Joy sekarang? Daripada saya mengambil pendekatan sekarang ni untuk menghormati pihak di sana, dan saya harap pihak di sana pun dapat menghormati pihak saya. Pada saya benda ni kita kena selesaikan, sebab benda ni ialah benda yang sangat teknikal. Kalau dah terjadi benda yang silap, benda yang salah, kita perbaiki. Kalau ada kesalahan daripada pihak saya tidak ragu-ragu untuk kata saya minta maaf dan sebagainya. Tapi sekiranya benda tu kita kena selesaikan dengan tertib, dengan cara yang baik, itulah jalan yang kita kena buat. So saya harap semua pun insya-Allah sama-sama doakan yang terbaik lah. Okey, disebabkan dah banyak sangat soalan-soalan panas ke tu kan, so di hujung kita ni apa kata kita nak dengarkan sikit zikir daripada Hafiz. Kita nak lembutkan hati semua orang. Okey, ada satu zikir. Zikir ni very good. Yes. Awak pun boleh buat juga kalau awak tension ke, awak sedih kan. Sekarang saya rasa macam yang kes Hafiz tu kan. Tiba kita baca pun kita pun jadi sedih. Betul. So ada satu zikir ni, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim kan. Tiada daya dan upaya serta kekuatan melainkan daripada Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kan dengar zikir terapi Hafiz Hamidun, insya-Allah kita tenang. InsyaAllah. Itu zikir yang favorite. Yes. Okey, bagus semua tahu. Okey Hafiz, terima kasih banyak-banyak. Semualah, terima kasih player-player Facebook Area Metro dan juga peminat Hafiz kan sudah bersama kita hari ini, dan insya-Allah kita berjumpa lagi. So, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.